إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya kita rafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita menghadirkan diri kita ke dalam rumah Allah bagi kita menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan yang mulia ini dengan kita mendirikan solat sunat tarawih secara berjamaah. Dan seperti biasa, sinonim bagi kita setiap tahun di antara 4 rakaat tarawih itu kita isikan dengan suatu selak tazkirah sebagai orang kata santapan minda, sebagai santapan rohani kita. Setelah kita pada waktu maghrib tadi kita telah melaksanakan santapan jasmani, kita buka puasa, kita makan makanan, kita minum minuman. Dan pada masa ni kita nak beri pula pada rohani kita, pada fikiran kita, pada minda kita, pada akal kita akan santapan juga supaya rohani kita sentiasa segar, supaya rohani kita sentiasa hidup, supaya rohani kita sentiasa kata berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum mana meneruskan, nak minta maaf banyak-banyak. Mungkin tuan-tuan tak berapa selesa sikit malam ni. Tuan-tuan dengar pun tak berapa selesa. Kita hak cakap ni lagi tak selesa. Sebab kabareta bocor. Kalau kabareta bocor, nak motosikal hak kabareta bocor, kita nak bawa pun tak sedap, dia jadi sepuk. Bak minyak overflow sokmo. Kereta kalau leaking pun gitu juga. Minyak hitam bocor, bawa pun dia jadi 3 selendar. Nah, jadi orang pun kalau 3 selendar dia leaking. Nah, lagilah dok selesa. Gitu gak kita malam ni dok berapa selesa. Ada semua kain duduk tangan. Jadi minta maaf lah. Bukan jadi budak-budak. Nah, pagi tadi kuliah duha di ILP, gitu gak. Lagi dok selesa pada ni. Dua lah terus tuala atas baru. Belah kanan selah, belah kiri selah. Nah, siapa budak-budak cengang tengok. Dua lah. Biasa orang kain ridak selah belah kanan. Nah, kita tuala dua-dua kiri kanan. Cadang nak lak hidung. Jadi nak buat guna tak ada arah lah. Ujian Allah Subhanahu wa taala. Nak batal dak leh dah last minute. Nak pergi marah dak orang pula kokok mana hunggagi ki mari juga. Baik. InsyaAllah malam ni kita nak kupas sikit. Tak banyak, sikit je. Sebab masa pun sekat je, tazkirah. Dia bukan kuliah. Kuliah tak apa, bahan 3 jam pun tak apa. 3 jam itu pun kalau orang larat dengar. Tapi tak ada lagi orang datang kuliah sampai 3 jam. Paling lama pun 1.5 jam. Itu pun jemaah puas tekuk jam. Hak main tepuk jam. Hak main tengok jam jeling ku ustaz tengok jam. Hak ganah lagi pergi depan ustaz buat gini tu. Suruh berhenti. Bukan sejid ni, sejid lain. Jadi malam ni kita nak kupas sikit tentang doa yang sentiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap kali kita selesai mendirikan solat fardu. Sama ada kita solat fardu tu secara berjamaah ataupun kita semayang seorang-seorang. Doa yang sentiasa kita baca, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Maknanya kita minta kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, Rabbana hablana min azwajina,
Jadikanlah daripada pasangan kami. Kalau doa tu dibaca oleh suami, makna suami minta terhadap isteri. Kalau isteri hak baca, makna dia minta terhadap suami. Suami ataupun isteri, dan juga zuriat keturunan kami. Qurrata a'yun, penyejuk mata hati. Penyejuk mata hati ni maknanya kalau kita tengok tu tenang jiwa. Kalau laki tengok bini, tenang jiwa laki tengok bini. Kalau bini tengok laki, tenang jiwa bini tengok laki. Biasanya hak berlaku dalam masyarakat masa baru nikah je tenang. Baru nikah 2-3 bulan, tengok muka bini, tenang jiwa. Nak tidur pun kalau bini pusing tas lain, dia panggil, dia tepuk bini dia. Yang tengok ke abang lah sini. Kalau yang tak tengok abang tak boleh tidur lah. Bini pun tengok muka laki, baru laki boleh tidur. Tu baru 2-3 bulan nikah. Kalau 2-13 tahun, 2-30 tahun, bini tengok muka dia. Dia kata mana ke bini dia? Awak tengok sana boleh tak? Kalau awak tengok saya tak boleh nak tidur. Awak tengok sana lah. Bini pun pusing mula tengok dinding. Tengok dinding pula. Allah, dinding tu lekat dah stiker keluargaku pengundi BN. Jangan marah. Awak contoh saja. Awak nak baik semua. Itu kalau dah 2-30 tahun kahwin, maknanya nak khabar. Semakin lama kita bersama dengan pasangan kita, ada kalanya jiwa kita tak tenang. Gitu juga kita minta kepada Allah, supaya anak-anak kita juga menjadi penyejuk mata hati kita bila kita tengok anak-anak kita. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Dan jadikan mereka daripada kalangan pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nak khabar, inilah di antara harapan ibu dan ayah terhadap anak-anak. Mak dan ayah mengharapkan anak-anak dia menjadi imam, menjadi pemimpin daripada kalangan orang bertakwa. Dan harapan isteri dan juga harapan suami terhadap pasangan masing-masing, bila tengok wajah masing-masing mengharapkan ketenangan jiwa. Lalu bagaimana cara kita nak dapatkan perkara ini? Bukan hanya setakat kita doa saja kepada Allah. Kalau tidak ada usaha kita, kalau tak ada ikhtiar kita, kalau tidak ada perkara-perkara yang baik yang bersesuaian dengan benda tersebut kita lakukan, pada galiknya dia tidak akan berlaku. Sebab tu di antara perkara, kalau kita nak dalam rumah tangga kita jadi tenang, suami tengok muka bini, tenang suami. Balik rumah tengok muka bini serabut perut, pak kerja sampai rumah tengok muka bini, tenang jiwa. Darah hak 200 turun 120. Tengok muka bini. Jadi caranya macam mana? Antaranya, yang pertama sekali kita kena terapkan budaya ataupun nilai-nilai yang diasuh, yang dididik, yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa benda nilai yang baik, contoh tauladan yang baik yang biasa Rasulullah buat terhadap keluarga, iaitu bila nak masuk dalam rumah lazimkan memberi salam. Suami balik kerja nak masuk dalam rumah beri salam. Ataupun suami duduk dalam rumah, isteri balik kerja, balik pasar, balik kedai, dah kiralah balik daripada mana-mana pun, nak masuk dalam rumah beri salam. Kenapa mesti kena beri salam? Yang pertama, sunnah Nabi. Yang kedua, kerana setiap di antara pintu rumah kita, tiap-tiap pintu rumah orang Islam ni, ada seekor iblis, ada seekor syaitan yang bernama Dasim. Dia duduk gayuk kat muka pintu. Tujuan dia kenapa? Kalau kita masuk dak beri salam, dia masuk sekali, dan tugas dia nak memporak-perandakan rumah tangga orang Islam. Itu kerja dia. Batu syaitan ni tuan-tuan, dia banyak department, dia banyak cawangan, dia banyak tugas. Hak ni tugas nak kacau orang sembahyang, tugas orang ni kacau orang ambil wuduk, tugas orang ni kacau orang mandi wajib,
Tugas orang ni kacau rumah tangga. Tugas orang ni apa lagi? Gi kat pak orang ceramah, tulis. Tu kerja setan tak? Tu kerja setan tak tu? Tugas setan ni dia pergi sejik, dia pergi surau, dia tengok muka mana hak rajin mari sejik Al-Fatah. Muka ni kita jangan isi nama dia untuk dapat bantuan Aidilfitri. Jadi tahun ni orang ni tak dapat. Ini kerja setan ni. Setan hak yang kita nampak. Setan paling biru. Faham tak? Setan paling biru. Minta maaf lah hak pakai baju warna biru malam ni. Siapa suruh pakai baju biru? Dah tahu dah mari sejik Al-Fatah, jangan pakai baju biru, pakai baju hijau. Jangan marah. Ni bukan gurau ni, serius. Nampak? Jadi dasi tugas dia gitu. Kalau kita masuk dalam rumah dak wiri salam, dia akan masuk sekali, dia akan kucar, dia akan hasut suami ataupun hasut isteri supaya dua laki bini ni jadi balah, jadi tekak, jadi bertengkar dan sebagainya. Ini tugas dia. Bila dah balah, hak ni kata gini, hak ni kata gini, ni kata gini, dia balik. Dia balik dengan membawa suatu kejayaan. Aku dah berjaya memporak perandakan rumah tangga anak Adam. Aku dah berjaya membuatkan sepasang suami isteri yang dinikahkan secara halal dan telah pun sah menjadi kelahi bala. Ni tugas dasim. Sebab tu ulama besar bila nak masuk dalam rumah wi salam. Kalau katalah suami masuk dalam rumah dak wi salam. Siapa-siapa rumah terus je masuk dalam rumah dak wi salam. Bini tengah lipat kain. Lipat kain apa ni tak ada kerja lain, kerja lipat kain kerja dia. Siang malam pagi petang celak mata lipat kain, nak pejam mata pun lipat kain juga. Tak ada kerja lain, lipat kain je kerja dia. Bukan orang sini, hak Sungai Isak cerita ni. Kan ada Sungai Isak mari sini? Ada. Tak ada arah lah siapa suruh mari. Lipat kain je kerja dia. Bila suami masuk dak wi salam, bini hak tengok lipat kain ni wi salam. Assalamualaikum. Wi salam ke tok lelaki. Tok lelaki pula dah bini wi salam, jangan tanya. Ni ada tok lelaki tanya, dah gua ni wi salam, terbiak nak mampu ke gua ada? Diroyak tok lelaki, diroyak bini dia gitu. Jawab salam tu dulu. Waalaikumsalam. Baru tanya. Gua ni wi salam hari ni, buang terbiak. Dak pergi dengar marang ustaz khabar. Kalau tok lelaki dak wi salam, kita kena wi salam. Supaya setan dah masuk dalam rumah. Kata dia bini. Tok lelaki pun setan memang dah masuk dah. Dah apa pula? Sebab awak setan dah dalam rumah. Contohlah. Nampak contoh kata dia tok lelaki. Itu satu. Yang kedua lagu mana? Yang kedua, jangan lekang, jangan biarkan dalam rumah kita tu sunyi daripada alunan ayat-ayat suci Al-Quran. Sama ada kita baca sendiri ataupun kita buka CD, buka kaset dan sebagainya, tak kisahlah, asalkan dalam rumah kita tu setiap hari adanya bunyi bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, terutamanya suratul Baqarah. Sebab Nabi khabar rumah yang dibaca, yang diperdengarkan, yang dibunyikan daripada surah Al-Baqarah, syaitan tidak akan masuk dalam rumah. Nampak? Kita dalam rumah kita bukan surah Baqarah. Dah tu napa? Kilauan emas, otai masih berbisa. Siang malam, pagi petang, buka tali basing nyanyi, buka radio Sinar FM. Kalau tak Sinar FM pun Suria Cinta. Aduh. Ni kita khabar saja, kita tak dengar. Khabar saja buat modal. Dah lagu mana setan nak lari. Jangan kata tak nak bunyi baca Quran, jangan kata kita diri nak baca Quran. Bunyi orang baca Quran dalam rumah pun dah tak ada dah. Kemudian pula dalam rumah kita, Allah, jangan, bukannya kita gantung pering-pering daripada ayat Al-Quran.
Kita gantung pula gambar-gambar yang menyebabkan malaikat tak masuk dalam rumah. Dah lagu mana rumah tangga kita ataupun rumah kita nak jadi baiti jannati, rumahku syurgaku. Nah, sebab tu dua perkara Nabi khabar, rumah tu tidak akan masuk rahmat, tidak akan datang malaikat dan tidak akan turun rahmat Allah Ta'ala dalam rumah. Rumah mana? Yang pertama, rumah yang diletakkan gambar-gambar bernyawa. Sama ada gambar kita ataupun gambar benda bila ditiupkan roh hidup. Nah, ada orang diletak gambar sanding ni, letak gambar sanding masa nikah tu. Nak letak gambar sanding. Ada orang diletak gambar anak dia terima ijazah. Nak terima ijazah, convocation, hak pakai topi sekut jaga. Nak hak bulu berambar kali ya. Ada orang diletak apa benda ni, gambar diterima anugerah macam-macam. Nah, gambar tu sipang tak salah tapi gantung tu yang tak kena. Kalau berasa nak gantung sekejap dah, kita ambil gantung, kita tengok. Dah, ambil cabut mula. Ni gantung pas cerah, daripada cerah pas gelap pas cerah semula. Nah, ataupun dia letak gambar Natal. Gambar Natal tu tak nyawa tapi kalau tiup roh hidup. Dia letak gambar apa? Gambar panda. Pergi zoo negara ambil gambar panda. Kan zoo negara ada panda lah ni kan. Nah, tuan-tuan kita tengok ada lagi. Ada orang sini kita tengok dah. Panda kat zoo negara. Tak ada lagi. Ai boleh kita tengok masuk percuma. Katanya di Syafi'i Abda. Dia kata masuk percuma. Dia kedok wallahu alam. Ada orang dia ambil gambar, dia balik, dia cuci, dia letak dalam print, dia gantung. Nah, tanya apa tak gambar ni? Kenang-kenangan. Pasal pergi zoo negara mari ambil gambar panda, tengok panda. Untung ustaz dia kata. Nah, bagus panda mari sini, bagus pala otak mu. Nah, banner rumah panda siapa berpuluh-puluh juta piti habis. Rumah rakyat diri lebih pada gok kambing. Nah, lebih pada gok ayam rumah. Rumah rakyat, rumah manusia macam gok kambing. Rumah panda hak tak ada faedah harga juta. Dah cerdik ke bodoh punya perbuatan? Jawabnya bukannya bodoh, tolong tu. Ni bukan kasar ni, nasihat. Nampak? Sebab tu jangan letak gambar-gambar gitu. Yang kedua, Nabi khabar tak akan turun rahmat Allah, tidak akan dimasuk oleh malaikat dalam rumah bila mana kita pera anjing dalam rumah. Pera anjing tak salah luar rumah dengan syarat untuk jaga rumah, untuk jaga harta, untuk jaga kebun, maka dibenarkan pada syarat. Tapi kalau kita pera anjing, orang Islam pera anjing letak dalam rumah seperti mana yang dibuat oleh orang kafir, Nabi kata akan hilanglah pahala tuan rumah satu hari satu kira. Sahabat tanya satu kira banyak mana? Jawab Rasulullah sebesar bukit Uhud. Dah ada tak pahala kita sehari sebesar bukit Uhud? Ada orang sini cakap tangan kali nak tengok. Ustaz, pahala saya kalau kira-kira satu hari 3 utir bukit Uhud. Nah, ada tak orang sini? Tak. Kalau ada, kita tapik spring 12 tangan. Satu hari pahala dia 3 utir bukit Uhud. Dah kita pahala sehari dak siapa pun satu kira. Dah kalau kita pergi anjing, tak pula anjing dalam rumah, walaupun anjing tu lawa. Anjing tu bulu tebal, tiap-tiap hari kita hair dryer. Seminggu sekali atau salon, teknik rebonding, contoh. Tapi rugi. Sebab tidak ada faedah, bahkan menyebabkan hilangnya pahala kita setiap hari. Dibenarkan kita pera anjing dengan bersyarat. Syaratnya untuk jaga kereta, untuk jaga rumah. Itu pun letak luar, bukan letak dalam. Kawasan rumah kita contoh banyak sangat peropok. Tiap-tiap malam masuk dicuri. Tiap-tiap malam ada je rumah orang masuk dicuri. Maka kita pera anjing. Diharuskan pada syarat, tetapi letak di kawasan halaman rumah, bukan letak dalam rumah. Yang boleh letak dalam rumahnya kucing.
Sebab Nabi khabar Allah siap dah anjing sejenis binatang yang main dengan manusia, yakni orang kafir. Bagi orang Islam Allah bagi kucing. Batu kucing yang main dalam rumah. Tak ada khubah main dalam rumah. Ada orang pergi khubah tak dalam rumah. Ada. Kucing ada orang pergi kucing tak dalam rumah. Tidur dengan kucing, mandi dengan kucing, makan dengan kucing, itu perkara biasa. Nampak? Kalau khubah tak ada. Awak pergi benda apa? Saya pergi khubah. Dah mana kandang gok khubah? Tak ada gok, kita tak dalam rumah. Dah tu tidur di mana? Tidur sekali dengan kita atas katil. Nampak? Memang soh gila babi. Nampak? Batu kalau luar rumah dibolehkan. Batu syarat yang kedua, jangan kita letak gambar bernyawa, gantung gambar bernyawa, dan juga kita letak anjing dalam rumah kita. Yang ketiga, lagu mana untuk kita mendapatkan, orang kata, tenang jiwa bila tengok muka pasangan kita dan kita nak jadikan anak kita daripada kalangan pemimpin orang yang bertakwa satu hari nanti. Yang ketiganya, jangan kita memberikan walaupun sedikit daripada makanan yang haram dan yang syubhah. Nabi sebut dalam suatu hadis yang terkenal, kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bih. Tiap-tiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, kata Nabi, fannaru aula bih, maka nerakalah lebih utama bagi dia. Hari ini kadang-kadang kita tengok isteri durhaka kepada suami, anak-anak durhaka kepada kedua ibu bapaknya. Kita menetapkan kesalahan kepada isteri. Bila anak-anak durhaka kepada kedua ibu bapa, kita meletakkan kesalahan direct terus kepada anak-anak, sedang tanpa kita fikir apa benda yang dah kita beri makan kepada isteri kita, apa benda yang dah kita suapkan makanan ke dalam mulut anak-anak kita. Patut kita kena fikir. Kalau isteri tu derhaka kepada kita, kita mikir dulu, bapa bini aku derhaka dengan aku? Benda tak kena benda silap aku ada buat silap ke dia saja cari pasal nak suruh isi borang? Kadang-kadang bini ada gak dia saja buat cari pasal, dia suruh kita nikah selagi dia nak khabar direct gitu, dia malu Allah, dia ambil tak? Dia ambil anggur. Nampak? Dia buat beken-beken gitu, buat marah-marah. Bila marah-marah kita nikah segi dia dah arah lah. Tapi kita je tak faham. Teknik orang puan ni payah nak baca. Jangan marah makcik. Bak orang puan yang marah sangat dengar bak gini. Dia kata buat dah nak tani, tak ada bak lain nak cerita. Bak ni sak mau. Orang puan bak nikah dua memang dia marah. Kalau hak mati dah hidup semula. Kalau dengar kata untuk lelaki nak nikah lain. Nampak? Sebab tu kita jangan terus letakkan kesalahan pada dia. Patut kita mikir dulu, benda tak kena. Kadang-kala dia jadi derhaka dengan sebab yang pertama, kurang didikan agama. Kita tak beri pendidikan agama kepada isteri kita, sehingga dia tak tahu perbuatan yang dia buat tu merupakan suatu perbuatan yang boleh menjadikan dia sebagai seorang isteri yang nusyus kepada suami. Dia tak tahu. Pasal apa tak tahu? Sebab kita tak beri didikan agama, ataupun kita tak dedahkan dia dengan ilmu, ataupun kita tak paksa, tak suruh dia pergi ngaji, pergi nadah kitab, pergi dengar. Ataupun kita je pergi dengar, dia tak pergi. Kita ajak dia pergi, ada apa? Abang dia dulu. Abang balik, abang kabur, ada apa hak ngaji malam ni? Kita balik-balik rumah dia tanya, dah belajar benda malam ni, bak benda. Kita pun ada ustaz kabur, dah ingat tau. Dah mana pas dah ingat, dah ustaz baca kitab, kita mari dah bawa kitab, dah nak ingat gua ada. Memang sinar ni dah zaman ni. Orang hak dengar lebih alim daripada ustaz-ustaz. Ustaz mari bawa kitab, baca kitab, hak tu kan dengar. Faham?
Nah, balik tubik ada sejik, kena mi goreng, kena roti canai, kena cah kuih tiaw. Nak ingatlah. Ada Ustaz Kabur Adi, pak syarat najis mukhaffafah. Lah apa ah? Hak pertama budak lelaki, yang kedua dak sampai 2 tahun, yang ketiga berapa? Yang tiga mana? Yang tiga kerang lebih se. Nak mi goreng kerang lebih. Dan nak ingat mana catatan dak buat, kitab dak bawa. Lepas tu balik rumah bini tanya dak ingat setara haram. Nah, ada nak kira mana? Waktu bini jadi litar bukan habis, lerok tabuk habis. Nah, bila isteri nusyuk, isteri derhaka, isteri jerkah, tinggi suara, kasar bahasa dengan suami, kita marah kepada bini, marah kepada isteri, sedangkan silapnya daripada kita. Yang kedua, kita beri makan. Makanan yang kita bawa balik, yang dia makan, datangnya daripada sumber, sama ada sumber yang haram ataupun sumber yang syubhat. Nah, bila anak kita atau isteri kita makan daripada makanan daripada 2 sumber ini, menyebabkan anak itu jadi durhaka. Anak dia jadi keras hati, jadi babe, jadi dak dengar kata. Dah ayah kata gini, dia dak buat, mak kata gini, dia dak buat, dak layan, dia jadi babe dengan sebab permakanan. Nah, makanan masuk dalam tubuh badan kan, ia jadi darah daging. Sebab tu kalau kita tengok tuan-tuan orang dulu-dulu, di antara kita tengok orang dulu, seorang pemuda makan buah hepa, sikit lagi, dapat sikit lagi, jangan balik lagi, sikit lagi. Dia kata Natal ni dah habis dah 20 minit, dah berhenti lagi ya. Nak berhenti lah, sikit lagi. Nampak? Dia makan buah hepa, seorang pemuda jalan nampak buah hepa hanyut, dia makan. Lepas makan, duduk berehat, tiba-tiba dia tengok belah kanan ada sutir kebun dan ada seorang tengah nyaku dalam kebun. Kebun apple. Dia pun kata, sudah dah lah, kuasa buah apple ni tuan kebun ni punya ni. Nah, bukan dia curi, dia jumpa. Dia pun berasa dak sedap perut, berasa dak sedap hati, pergi jumpa tuan kebun. Assalamualaikum Pak Cik. Tuan kebun jawab, Waalaikumsalam. Ni kebun pocik ke? Ya. Pokok apple ni hak pocik belaka? Ya, hak pocik belaka dah berapa pula? Jawab pemuda ni, tadi saya makan dah sutir. Nak ganti balik ada pitih pocik Jadi saya minta pocik halal dunia akhirat lah hak saya makan ni. Pocik tu kata boleh nak halal, tak ada masalah, tapi dengan syarat. Syarat benda pocik? Syaratnya mungkin kena jadi hamba aku selama 10 tahun. Tak apa pocik, halal punya pasal saya sanggup. 10 tahun tuan-tuan jadi hamba kepada tuang punya kebun buah hepai. 10 tahun jadi hamba. Habis 10 tahun dia jumpa pocik. Pocik, habis dah ni 10 tahun. Dah guana bebas dah, dak lagi. Pocik kata dak lagi, kalau mau nak aku halal mungkin kena tunai syarat kedua. Kenapa pula pocik syarat kedua? Mungkin kena nikah dengan anak aku. Anak aku ada seorang anak dara. Anak dara aku ni buta. Buta ni mana tak apa. Anak dara aku ni bukan setakat buta, dia pekak, dia bisu. Allah. Kalau kita nak Cik Su, ya, kita nak muka lawa muka. Tengok dalam gambar, oh lawa, macam ni Lofa muka. Tuan-tuan kenal ni Lofa? Kenal? Haji Amir suka selalu sebut nama ni Lofa. Comel ni Lofa, tapi bisu. Nak amah bisu. Dah lah bisu buta pekak pula panggil dah dengar. Kalau bisu dah pekak tahan kira, bisu dah buta dia tahan kira, bisu buta pekak jeng. Nah, dah apalah, halal punya pasal nikah juga. Malam tu nikah. Lepas nikah, nah, kata pocik ni, dia kata, Tuhan bilikmu, mugilah binimu ada duduk dalam tunggu muda. Nah, malam pertama dia pun masuk ketuk itu, Assalamualaikum. Dah ingat kata pekak dak dengar. Dia buka pintu. Buka pintu tengok ada awet anak dara seorang. Comel nak apa? Bapak comel. Nah, dak buta. Bila dia masuk, perang tu senyum pada dia. Nah, senyum dan silakan dia masuk. Silalah.
Dia pun tutup balik pintu. Tutup. Ayuh, saudara, salah bilik. Dia kabur tok tua dia. Tok tua dia kata, apa pula? Salah bilik ni bukan bilik bini kita, bilik perempuan lain. Betul dah lah, kata tok tua. Dah, bini kita buta, pekak bisu. Ni dah buta selek. Dah pekak dengar. Boleh cakap, boleh silakan masuk pula. Bukan bini kita. Tok tua kata, mu gi je. Betul dah tu, gi je. Gi pula. Buka pula. Benda yang sama berlaku. Senyum dan silakan masuk. Tutup balik itu, lari pula. Ni orang barak. Kalau kita buka pintu tengok senyum, ni lafaz. Tak cara dah, bini aku kedap, tak kira lah. JKK. Keluar balik dia kata, ayah bukan ni, mana bini saya ayah, anak ayah tu mana? Bini saya hak ayah kata buta, hak ayah kata pekak, hak ayah kata bisu, mana? Jawab di tok tua, itulah binimu. Yang aku kata buta, bukan buta sungguh. Masuk buta tu kerana anak aku tak pernah melihat benda yang haram. Yang aku kata pekak, bukan pekak sungguh, tetapi tak pernah mendengar perkara yang haram. Yang aku kata bisu, bukan bisu sungguh, tetapi tidak pernah berkata-kata suatu benda yang haram. Maka itulah isteri kamu. Nah, maknanya seorang perempuan anak dara yang salihah dikahwinkan dengan seorang pemuda yang soleh, yang sungguh-sungguh jaga halal haram syubhat. Nampak? Bila berkahwinnya dua orang ni, maka lahirlah seorang zuriat yang namanya kita sebut sampai kepada hari ini, iaitu anaknya yang bernama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu ta'ala, seorang ulama yang hebat. Nampak? Pasal apa? Yang pertama, benih tu, orang hak tabur benih, tuang punya benih, ni ayah dia, jaga sungguh darah daging dia daripada memasukkan suatu benda yang haram. Nah, batu kita kena jaga. Nak anak kita jadi seorang yang bertakwa, nak isteri kita sejuk mata memandang, antaranya jagalah daripada memberikan sesuatu perkara yang haram ataupun yang syubhat. Jadi cukup sekadar tu malam ni tuan-tuan. Mudah-mudahan sedikit daripada perkongsian ini kita dapat ambil manfaatnya bersama dan kita pakak-pakak amalkan bersama, insya-Allah. Terima kasih di atas segala perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Jadi sebelum ana mengakhiri majlis, seperti biasa setiap tahun kita melancarkan tabungan untuk kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kampung Kempadan. Maka malam ini juga kita lancarkan sekali lagi. Jadi insya-Allah tuan-tuan lepas daripada solat tarawih, lepas pada solat witir, tuan-tuan boleh berbuat demikian di atas jadah yang dihamparkan di belakang sana. Sedekah di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling-paling tidak kita dapat dua manfaat. Yang pertama, Allah beri pahala. Yang kedua, terhapusnya dosa kita, insya-Allah. Tak wajib beri, tapi kalau beri boleh pahala. Kalau berasa tak mau beri, tak apa, ini bukan suatu paksaan. Insya-Allah, wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.